Musim FM, inspirasi utama Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah, melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya, dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. Mak, kenapa bertongkat ni?
Mak dah sebulan lebih sakit lutut ni, nak berjalan pun terseksa. Jom kita pergi Poliklinik Amal Medik. Kita dapatkan rawatan kat sana, ya? Di Poliklinik Amal Medik kami prihatin atas masalah sakit sendi dan lutut anda. Hubungi 0163266005 untuk membuat temu janji di 13 cawangan klinik kami di sekitar Lembah Kelang. Layari www.amalmedik.com/ikim atau sebut ikim di kaunter klinik cawangan kami untuk menebus promosi rawatan. Melangkah lebih kuat dengan Amal Medik. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Setiap hari anda nikmati jalan, sekolah, hospital dan khidmat pasukan keselamatan. Semua ini bermula dengan langkah kecil, lapor pendapatan dan bayar cukai. Sumbang kepada masa depan yang lebih makmur. Cukai anda, masa depan kita semua. Layari hasil.gov.my sekarang. Untuk Malaysia. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia sebagai pembantu akademik bertaraf kontrak. Jawatan adalah bertaraf kontrak selama 1 tahun. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai kemahiran seperti berikut. Berkelulusan sekurang-kurangnya sarjana muda dalam bidang pengajian Islam, Usuluddin, Syariah, Sejarah dan Tamadun Islam, Al-Quran dan Al-Sunnah. Berlatar belakang dalam akademik atau pengalaman kerja dalam bidang sains, perpustakaan dan pengurusan maklumat serta boleh menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Antara bidang tugas ialah mengenal pasti dan memuat turun bahan-bahan bidang etika dalam pangkalan data yang dilanggan oleh PITAS mengikut kerangka kertas cadangan pemantapan koleksi khas etika dan memuat naik bahan-bahan bidang etika yang telah dikenal pasti ke dalam sistem IDAM. Kemukakan permohonan anda ke alamat email perpustakaan@ikim.gov.my sebelum atau pada 18 Oktober 2024. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my. Masih lagi dengan cara lama ataupun masih lagi dengan cara susah? Masa untuk berubah. Guna radio kan lebih laju. Satu Malaysia boleh dengar. Serahkan kepada kami untuk mempromosikan jenama anda. Dengan kuasa membeli lebih 1 juta pendengar IKIM FM, ianya terbukti melonjakkan jualan produk dan perkhidmatan anda. Info lanjut hubungi unit pemasaran IKIM FM 017-323-5413 atau 03-6204-6384 serta layari ikimfm.my. Tenangkan fikiran anda dengan Kembara Inspirasi bersama Mona Jasman. Warna-warna cinta
utama terkini dalam teknologi pendidikan adalah kecerdasan buatan atau AI dan gaya pembelajaran nano. Adakah anda celik memanfaatkan teknologi AI dalam meningkatkan kualiti dan produktiviti pendidikan dan kerja selaras dengan nilai-nilai Islam dan keperluan semasa? IKIM menjemput anda semua daripada pelbagai bidang untuk meningkatkan ilmu dalam kecerdasan buatan AI dengan menyertai seminar kecerdasan buatan AI dalam teknologi pendidikan pada 11 dan 12 November 2024 bertempat di Dewan Memorial Tun Hussein On, Arkib Negara Kuala Lumpur. Rebut peluang kemasan ini untuk mengenal pasti kelebihan, manfaat dan cabaran teknologi AI eksklusif bersama pakar-pakar ternama dalam bidang teknologi pendidikan dalam seminar ini. Layari www.ikim.gov.my hari ini untuk pendaftaran atau hubungi unit program dan latihan IKIM di talian 03-6204-6320 hari ini. Jumpa di sana. Ayo semua wakafkanlah pelaburanmu dengan ASNB. Pemberian berterusan, berwakaflah kita dengan ASNB. Ayo semua wakafkanlah, berwakaflah kita dengan ASNB. Mulakan wakaf anda bersama ASNB. Kalau nak beli penapis air beralkali, hubungi Superfine. Kalau nak beli sistem dispenser air 3 saluran, panas, sejuk dan beralkali, hubungi Superfine. Kalau nak servis penapis air pun, hubungi Superfine. Dengan Superfine, suri rumah dikecualikan daripada memasak air setiap hari. Hubungi Superfine. WhatsApp atau SMS 019-2246-333. 019-2246-333. Jangan lupa layari Facebook kami Superfine Superfine. Lahad Datu 107.3 FM. Hamka. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka lahir di Sungai Batang, Tanjung Raya, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908. Beliau merupakan ulama, sastrawan dan aktivis politik termasyhur Indonesia. Hamka aktif berdakwah sejak usia remaja. Wadah yang dipilih beliau ialah penulisan dan pidato. Pada tahun 1927, Hamka berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan mendalami ilmu agama serta mempelajari bahasa Arab. Ciri-ciri kepemimpinan terserlah pada diri beliau, khususnya melalui penglibatan dan pemilihan beliau sebagai anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bahkan beliau dilantik sebagai penasihat pergerakan tersebut sehingga akhir hayatnya. Selain itu, Hamka juga merupakan Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia. Walau bagaimanapun, beliau meletakkan jawatannya disebabkan mempertahankan fatwanya yang didesak pemerintah untuk ditarik balik. Dalam bidang politik, Hamka terlibat sebagai anggota Syarikat Islam dan Partai Masyumi. Beliau bersama-sama sahabatnya seperti Muhammad Nasir sentiasa konsisten memperjuangkan syariat Islam sebagai dasar negara Indonesia. Hamka juga aktif dalam bidang penulisan dan penerbitan. Sejak usia remaja lagi, beliau telah mula menulis dalam majalah seperti Khatibul Ummah dan Tabligh Muhammadiyah. Sebagai penulis, Hamka meninggalkan khazanah ilmu yang tidak terhitung nilainya. Antaranya termasuklah Tafsir Al-Azhar yang dihasilkannya semasa menjalani tempoh pemenjaraan selain di bawah lindungan Kaabah. Tenggelamnya kapal Van der Wijk, Keadilan Ilahi, Angkatan Baru terusir di dalam lembah kehidupan, tasawuf moden, falsafah hidup dan banyak lagi. Ilmuwan dan pejuang sanjungan tanah airnya Indonesia dan rantau Asia Tenggara ini meninggal dunia pada 24 Julai 1981 pada usia 73 tahun. Ikuti kami di TikTok ikimfm.my.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk petang ini masih lagi bersama kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda untuk rancangan Islam Agamaku yang kita bawa setiap hari Selasa. Dan untuk bersama para pendengar, masih lagi untuk anda boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM. Kita pancarkan di situ, dan soalan pertanyaan hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Dan Alhamdulillah bersama Islam Agamaku, kita ada mu'alaf yang dibawa khas untuk anda pada petang ini. InsyaAllah kita akan bersama Encik Syahraz bin Naharaj. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Baik, Alhamdulillah. Dan bersama insyaAllah Encik Raj, kita akan bincangkan tentang saat tekanan menjadi rahmat untuk petang ini bersama. Dan mungkin untuk permulaan mukadimahnya untuk bersama para pendengar, mungkin kita nak tahu lebih tentang Encik Raj. Perkenalkan diri terlebih dahulu, silakan. Assalamualaikum, terima kasih kepada DJ IKIM FM. Nama saya Sakis Raj, boleh panggil saya Raj je. Saya berasal daripada Pulau Pinang, tapi sekarang bertetap di Selangor. Sejak 2018 saya bekerja sebagai seorang jurutera di pelbagai syarikat. Graduan kejuruteraan nuklear daripada Universiti Teknologi Malaysia pada tahun 2018. Alhamdulillah mendapat hidayah pada tahun 2018 juga. Mungkin saya rasa waktu itu waktu yang terindah, sebab waktu yang sama saya juga bergraduasi dan juga mendapat hidayah pada waktu yang sama. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan mungkin kita nak tahu pengalaman terlebih dahulu di universiti. Apa yang menarik sebenarnya Encik Raj tentang Islam bila belajar di situ? Sebenarnya saya nak kita nak back forward dulu. Sejarah tingkatan 4, di mana kita zaman dulu kita belajar tentang sejarah Islam, sejarah Nabi Muhammad. Benda-benda itu sentiasa menarik minat saya terhadap Islam. Dan apabila masuk ke universiti, Alhamdulillah saya jumpa kawan-kawan dan juga lecturer yang sanggup mengajar saya tentang Islam. Di UTM saya juga dapat berjumpa dengan mualaf yang lain yang sanggup mengajar saya, melayan karena saya untuk setiap soalan yang saya tanya tanpa rasa penat, letih. Mereka sanggup menjawab setiap soalan saya. Lagi lama saya mempelajari Islam, lagi saya rasa Islam tu benar. Sebab dalam minda saya, Islam lagi memahami, lagi make sense dalam bahasa Inggeris mereka kata. Lagi kita faham. So dalam akal saya, Islam tu lagi benar. Sebab tu saya menerima Islam ialah agama yang benar dan saya sanggup memeluk agama Islam. Baik. Dan untuk kita nak tahulah juga bersama Encik Raj, apa yang memang belajar dan nampak menarik dan tertarik dengan apa satu mungkin ada satu kisah atau apa peristiwanya atau apa yang menarik lebih mendalam untuk kata saya nak syahadah, saya nak masuk Islam sekarang? Sebenarnya detik yang pertama ialah apabila ayah saya masuk koma pada tahun 2018. Beliau tidak sakit. Waktu tu saya sebenarnya mula berfikir sebenarnya agama apa yang benar. Sebab saya cuba pergi ke buat benda yang lain, benda yang sebenarnya waktu salah. Pergi ke kuil, mula buat benda yang betul. Tapi saya macam mula tanya, kenapa saya masih terdapat ketenangan dalam hati saya? Dan waktu tu saya teringat pensyarah saya sebenarnya. Beliau, nama dia Dr. Kaiser. Beliau sentiasa bagi tahu saya ialah kalau you buka Al-Quran mesti ada jawapan.
Dan waktu tu pun saya pun membeli Al-Quran yang saya jumpa di Masjid UTM. Saya membeli dan jumpa ayat-ayat yang menenangkan hati saya pada waktu yang huru-hara di mana ayah saya sakit. Tapi ayat-ayat di Al-Quran ni memberi saya satu jawapan bahawa saya tak perlu berkisah, saya tak perlu worry much sebab Allah ada dan ini semua satu cabaran hidup yang saya lalui, tapi mesti ada rezeki yang lebih baik di masa depan. Waktu tu saya rasa saya patut syahadah. Yang itu detik-detik yang menarik saya bahawa saya patut syahadah menjadi seorang Muslim. Masya Allah, menarik sekali. Dan untuk bersama Encik Raj, masih lagi bersama anda para pendengar di FB dan YouTube IKIM FM. Dan untuk waktu ini bersama Encik Raj, mungkin kita nak tahulah juga apa syabaran bersama Encik Raj bila dah sebelum dan selepas masuk Islam. Bagaimana? Cabaran dia yang pertama sebenarnya keimanan. Tahun lepas bulan 10 ayah saya meninggal dunia. Dan minggu lepas sebenarnya anak saya pun meninggal dunia dalam rahim. Dan bila kita berfikir balik sebagai seorang Muslim, ini cabaran terbesar dalam hidup saya, di mana saya kehilangan ayah, anak saya pun baru meninggal. Tapi ini sebenarnya cabaran ini bertukar menjadi ujian yang saya mampu tahan sebagai Islam. Walaupun ini cabaran, tapi Islam membantu saya menanganinya. Sebab saya berfikir balik, Nabi Muhammad sendiri apabila kehilangan anak dia Ibrahim, beliau masih menjalankan tugas dia sebagai Nabi. Benda-benda macam tu mula berfikir, Nabi sendiri lalui. Kita ni siapa? Kita ni manusia yang biasa saja. So kalau Nabi boleh lalui, mesti saya pun boleh lalui. So semua cabaran yang saya hadapi, kehilangan ayah, kehilangan anak, sebenarnya ditukar menjadi satu ujian yang saya mampu hadapi sebabkan kisah-kisah Nabi dan juga kisah-kisah yang saya jumpa di Al-Quran. Masya Allah. Itulah yang menjadi menguatkan diri juga untuk menghadapi cabaran tersebut kan. Dan mungkin seperti biasa orang semua mesti akan ada cabarannya, ada dugaannya. Dan mungkin selain orang sekeliling kita, seperti tadi kata Prof, ada seorang yang menunjukkan Al-Quran dan sebagainya. Mungkin ada siapa lagi yang support Encik Raj dan menginspirasi Encik Raj? Sebenarnya saya nak shout out kepada kawan-kawan saya JFAS. Mereka ini kawan saya dari sekolah rendah. Mereka banyak membantu saya mengalami cabaran sebagai seorang Muslim. Apabila keluarga saya dapat tahu banyak sangat cabaran saya lalui, tapi mereka sentiasa ada bersama saya, menyokong saya. Jangan lupakan isteri saya. Dia sangat sabar. Sebab sebagai seorang mualaf, ilmu agama saya masih belum cukupi. Banyak sangat saya patut lalui, saya patut pelajari. Tapi isteri saya sentiasa bersama saya, mengajar saya. Dan juga pensyarah-pensyarah lain, kawan-kawan saya yang lain di UTM, kawan-kawan yang saya jumpa sepanjang perjalanan menjadi seorang Muslim. Malah setiap Muslim di luar sana masih membantu saya untuk menjadi seorang Muslim yang baik. So itu sangat pentingnya. Saya ingin bagi tahu semua orang bahawa seorang mualaf ke, seorang yang lain Islam ke, kita semua kena support each other. Itu sebenarnya seorang Muslim. Maksud seorang Muslim dalam hidup dalam komuniti bermasyarakat ini. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Encik Raj, banyak inspirasi kat situ, Alhamdulillah. Dan mungkin selepas masuk Islam, bagaimana, ada perbezaan tak? Nampak ada perbezaan tak? Dan mungkin ada orang keliling menyebut ada nampak perbezaan daripada sebelum dan masuk Islam dan selepas masuk Islam, bagaimana? Perbezaannya, saya tak sure bagaimana orang melihat diri saya selepas dan sebelum masuk Islam. Tapi dalam hati saya selepas masuk Islam, saya lebih positif. Macam saya kata, kalau
saya bukan Islam, mungkin minggu lepas bila saya hilang anak saya, mungkin saya boleh lalui depresi, stres. Tapi sebabkan Islam, saya mampu menangani cabaran ini. Saya mampu stay positif. Saya mampu melakukan tugas harian saya tanpa sebarang perasaan sedih. Walaupun ada, saya hanya meluangkan waktu solat. Sebab tu saya rasa Islam membantu saya menjadi seorang manusia yang lebih baik. Malah saya dapat menjalankan tugas saya, tanggungjawab saya kepada ibu bapa saya, seorang anak, sebab Islam. Sebab Islam mengajar saya, walaupun saya dah masuk Islam, ibu bapa saya tetap ibu bapa saya, adik-beradik saya tetap adik-beradik saya. Sebab tu saya rasa sebagai Islam, terutamanya kepada mualaf di luar sana, mungkin anda dah masuk Islam, tapi anda tetap anak kepada ibu bapa anda. So harus melajarkan tanggungjawab anda masing-masing. Baik, pesanan yang baik untuk petang ini bersama Encik Raj, Alhamdulillah. Dan ramai di FB yang katakan Alhamdulillah. Rusniza Zainab kata Alhamdulillah, hidayah itu milik Allah SWT bagi hambanya yang terpilih. Ada Fahir Zuan Rahim juga kata Alhamdulillah, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dari Zainab, dan juga Sharifah Kasim, dan ada juga di FB Hikmah FM Rusni katanya syukur dapat dengar petang ini, selalu menarik. Semoga menghadiahkan hidayah pada hamba-Mu ini, saudara baru kita ini lagi bertambah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Dan Zainab juga tulis masya-Allah, sesuatu yang sudah dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih untuk Encik Raj, dan kita akan berehat seketika pada waktu ini. Banyak yang kita nak berkongsikan bersama Encik Raj dan para pendengar. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama anda, hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube Hikmah FM. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Negeri Sembilan 102.7. Sekarang permasalahan terjadi di sana sini karena hilangnya rahmat. Dan rahmat adalah hakikat keindahan. Kita titi satu demi satu urusan kita dengan Allah, urusan dengan Rasulullah, urusan dengan sesama manusia. Dan manusia bermacam-macam ikatan kita dengan mereka. Ada dia adalah istri kita atau suami, ada anak, bahkan ada bekerja yang bersama kita. Atau mungkin kawan-kawan dalam bisnis berniaga. Semua ini adalah manusia-manusia. Jika kita salah menata hubungan hati kita dengan mereka, maka kita punya banyak kesusahan. Ketemu istri susah, ketemu anak susah, ketemu tetangga susah, ketemu siapapun jadi susah. Akan tapi kalau orang hatinya tertata, subhanallah, dia bertemu dengan istri penuh dengan kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan, dengan keindahan di saat bertemu dengan anak, karena dia mencintai dengan penuh keindahan. Bahkan dengan karyawan yang bekerja dengannya, dia hubungannya adalah bukan hubungan sekedar hubungan pekerjaan, hubungan materi, akan tapi ada hubungan hati. Maka ketahuilah, kita melihat mereka pun dengan penuh rasa kegembiraan, rasa bahagia, dan juga dengan siapapun. Kekallah bersama kami dalam rancangan Imanuna, iaitu Iman Kami. Pada kali ini akan membahas tentang 99 nama-nama Allah. Hikmah FM, inspirasi utama anda. Kalau kita nak menjadi orang yang mempunyai wawasan untuk berjaya di dunia dan di akhirat, kita perlu mengenal Allah. Dan satu cara untuk mengenal Allah ialah dengan mengenal diri kita. Dan satu cara nak mengenal diri kita ialah dengan melihat kepada proses kejadian manusia itu sendiri. Yang mana hari ini dengan ilmu sains yang ada, dengan teknologi yang ada, kita boleh bukan setakat baca, tetapi kita boleh melihat visual-visual, baik dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk video. Kita boleh lihat bagaimana proses persenyawaan berlaku. Kita boleh lihat bagaimana proses pembahagian sel berlaku.
Kita juga boleh melihat bagaimana organ-organ yang pelbagai yang ada pada diri kita ini terbentuk. Kalau kita tidak kenal diri kita, kita tidak kenal siapa pencipta kita. Jadi apabila kita mula mengenali diri kita, kita akan ada kesedaran tentang pencipta dan kita akan ada keyakinan bahawa pencipta itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri Sembilan 102.7. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah masih bersama untuk petang ini rancangan Islam Agamaku dan masih bersama anda di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Alhamdulillah masih lagi bersama Encik Raj, Mu'alaf Santunan Hidayah Center Foundation untuk kita membincangkan tentang saat tekanan menjadi rahmat. Dan untuk waktu ini bersama Encik Raja, mungkin sebagai pengalaman lah kita nak berkongsi bersama para pendengar. Setiap orang mesti akan lalui tekanan dan mungkin pada waktu ini juga itu dah jadi macam dah biasa ada tekanan. Ada yang katanya mental illness dan sebagainya, yang tekanan yang terlampau tinggi. Tapi mungkin daripada pengalaman Encik Raja, bagaimana mengatasi segala tekanan yang tersebut tu? Terima kasih kepada DJ. Sama. Tekanan ni sebenarnya pertama, kalau rasa tekanan pergi jumpa doktor je. Tapi sebagai seorang Islam, kalau kita menghadapi tekanan, benda yang kita patut first realize, kita patut accept, kita patut terima kita mengalami tekanan. Yang kedua, solat. Sebenarnya solat membantu banyak sangat. Memang betul, saya tak nafikan bila kita hadapi tekanan, depresi ke apa-apa mental illness-nya, patut menjumpa seorang doktor. Itu ialah kaedah yang tepat. Tapi kita jangan lupa kita juga seorang Muslim, kita seorang yang beragama Islam. Solat tu memainkan peranan yang penting. Waktu solat kita boleh meluahkan perasaan. Saya sebagai orang Muslim, walaupun mualaf, walaupun masih beberapa tahun ni, banyak kali waktu solat saya menangis. Banyak kali saya bila membaca Al-Quran, saya menangis. Sebab pada waktu itulah kita boleh menjadi seorang hamba yang lemah dan kita boleh meminta kepada Allah segala benda yang kita nak. Sebab Allah dah janji bahawa dunia ni hanya sementara, temporary. Jannah di luar akhirat yang paling lama, selama-lamanya. So oleh sebab itu kita kena faham, walaupun kita ada menghadapi tekanan, tak salah, terima je. Menerima hakikat kita mengalami tekanan, tapi jangan lupa kembali kepada jalan yang betul. Solat, baca Al-Quran. Dan sebagai orang Muslim, solat sangat membantu kita menghadapi tekanan tu. Walau bagaimanapun jangan lupa menjumpa doktor, sebab mereka juga mempunyai kaedah yang lebih baik. Tapi sebagai Islam, solat. Solat yang utama untuk kita menenangkan diri. Betul. Encik Raja, seperti Rasulullah kata, arihna ya Bilal, sama-sama kita mendirikan solat untuk kita bertenang diri kan. Dan untuk waktu ini mungkin kita nak tahu tentang keluarga. Adakah ada yang lain yang Muslim dalam keluarga Encik Raj? Belum lagi. Tapi itu satu doa yang saya selalu doakan agar Allah memberikan hidayah kepada keluarga saya juga. Walau bagaimanapun, Alhamdulillah ibu saya dan adik-adik saya dapat terima saya dan juga isteri saya. Dan juga kawan-kawan saya, tempat-tempat kerja saya. Dan walaupun saya bukan lagi beragama yang asal, saya merupakan Muslim sekarang. Tapi attitude mereka terhadap saya masih sama. Itu yang sangat uniknya menjadi seorang rakyat Malaysia, sebab kita di negara yang majmuk, kita ada pelbagai bilang masyarakat, walaupun kita ada bangsa dan agama berbeza, kita saling bekerjasama, terutamanya dalam keluarga. Mungkin saya Islam, ibu bapa saya bukan, tapi hubungan keluarga itu masih dapat maintain. Seperti biasa sebelum itu. Maknanya adakah perubahan atau penerimaan itu dapat sebab mungkin ada perubahan daripada Encik Raj yang menunjukkan selepas masuk Islam ada perubahan tertentu, mungkin sebab tu ibu boleh terima? Benda tu saya pun tidak mampu nak jawab. Sepatutnya kena tanya dekat ibu saya kalau dia tengok apa-apa perubahan. Walau bagaimanapun,
saya rasa benda yang sangat sesuai, benda yang sangat betul saya nak jawab ialah walaupun saya dah masuk Islam, saya masih menjalankan tugas saya sebagai seorang anak. Saya masih percaya saya melakukan apa yang perlu kepada ibu saya dan adik-beradik saya. Mungkin sebab tu kot kita masih menjalankan hubungan kekeluargaan masih yang sama. Alhamdulillah. Dan ramai di FB ucapkan Alhamdulillah daripada Hashim Zainab juga berkata Alhamdulillah. Dan daripada Ada Rida katanya di YouTube, thank you Kasha for making a solid point for me to stay positive and keep on going in life. It's hard but I will try my best because I'm a Muslim, katanya. Okey, Alhamdulillah. Di YouTube juga, Zulkan Maria, Masya Allah, Tabarakallah, tahniah Raj, mereka yang terpilih sahaja dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat hidayahnya. Alhamdulillah, ramai yang mengucapkan tahniah. Fari juga ucapkan tahniah. Dan selamat datang, Saudara Raj. Ramai lagi, Alhamdulillah. Terima kasih kepada para pendengar yang sentiasa menyokong dan juga yang kami doakan untuk keluarga Raj mendapat hidayahnya, insya-Allah dengan baiknya sama-sama untuk kita belajar. Dan untuk waktu ini bersama Encik Raj, banyak kita nak berkongsikan juga, mungkin kita nak tahulah juga bagaimana cara Encik Raj sekarang ni untuk lagi memahami Islam, lagi memahami Al-Quran dan juga mengamalkannya. Macam sekarang, saya ada isteri yang sangat baik sebab dia sanggup mengajar saya Iqra dan sanggup membantu saya untuk memahami Islam. Dan tidak dilupakan sebenarnya teknologi juga membantu saya lagi memahami Islam sebab kita ada YouTube, kita ada Facebook. Semua benda tu sebenarnya membantu, tak kisah ilmu mualaf ke yang dilainkan Islam ke, semua teknologi tu di sana untuk kita gunakan sebagai alat untuk lagi kita memahami Islam. Dan saya juga mempunyai bantuan daripada Hidayah Center di Johor sebab saya memeluk Islam di Johor dan juga Hidayah Center Foundation Center yang sentiasa melakukan kelas-kelas untuk saya menghadiri, untuk saya memahami Islam yang dengan lebih mendalam. Dan juga saya juga ada beberapa buku yang selalu membaca. Buku-buku tulisan Dr. Omar Sulaiman, Mufti Meng. Sebab saya lebih membaca buku bahasa Inggeris. Buku-buku ini membantu saya untuk memahami Islam dengan lagi mendalam. Sebenarnya sebagai seorang Muslim, kita kena faham kita diamanahkan di dunia ini sebagai seorang sentiasa belajari sebanyak yang mungkin dalam ilmu Islam kita, sentiasa meningkatkan ilmu kita. Jangan berhenti belajar. Sebenarnya ilmu Islam ni sebesar lautan yang luas. Kita hanya tahu mungkin setetip air je. So kita harus sentiasa menambah ilmu tu, tak kisah melalui YouTube ke, melalui social media ke, ataupun melalui buku-buku ke, melalui cikgu ke, sentiasa bertambah ilmu tu. Itu saja saya nak sharekan. Alhamdulillah. Terima kasih Encik Raj. Dan untuk waktu ini bersama Encik Raj, mungkin kita nak tahu juga bagaimana mungkin pertama kali solat, pertama kali puasa, apa perasaannya sebenarnya? Pertama kali saya solat, sebenarnya saya tidak, jujurnya saya tak tahu macam mana solat. So saya ikut semua jemaah di Masjid UTM, ikut saja cara mereka melakukan solat. Walau bagaimanapun, the moment dahi saya kena dekat lantai masjid, air mata mula menurun tanpa berhenti. Waktu tu saya tidak faham kenapa berlakunya. Lepas tu saya baru realise kita sebenarnya submit kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab Islam dalam bahasa Inggeris kita translate submission to the Almighty. We submit to the God. So bila kita sujud, ialah waktu yang paling indah. Sebab tu saya sentiasa bagi tahu dekat kawan-kawan saya,
Kalau ada tekanan ke, stres ke, solat je. Waktu sujud, luahkan perasaan. Sebab solat tu ialah alat yang membantu kita manusia lemah ini untuk melepaskan diri daripada tekanan. Sebab itulah waktu saya pertama kali solat, saya tidak akan lupa. Sebab solat membantu saya menjadi seorang yang lebih baik. Membantu saya mengurangkan tekanan dalam hidup saya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Encik Raja Solat yang bagi ketenangan dalam hati dan insya-Allah amalan-amalan yang lain dengan solatnya, dengan puasanya, dengan segala ajaran Islam memberi kekuatan juga kepada Encik Raj. Dan insya-Allah kita akan sambung kembali Encik Raj. Sebentar saja lagi kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Dan untuk bersama para pendengar, terus setia bersama kami di FB dan YouTube, masih bersama anda. Hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Berhas sekali lagi kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Dengar IKIM FM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikimfm.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, IKIM FM turut boleh didengari melalui aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery. Fitrah itu bukan bermaksud kita balik ke hutan balik, kita balik kepada baby punya kehidupan. Kita rasa apa kita nak buat, kita buat sahaja, seperti mana yang pernah berlaku di barat bila mereka menganggap bahawa manusia ni sudah tidak perlukan agama lagi. Maka datanglah budaya-budaya, dia panggil budaya hippies, budaya yang lepas bebas, budaya nak buat apa sahaja, rasa nak tak berpakaian di tengah-tengah khalayak pun suka hati dia, kerana seolah-olah itulah bagi mereka fitrah mereka. Ini merupakan falsafah yang bagi kita menyeleweng daripada matlamat agama kita. Jadi harus kita sebagai orang Islam, kita harus diingatkan bahawa untuk kita menentukan fitrah kita ni, kita harus merujuk kepada sumber-sumbernya yang betul dalam agama. Dan dah pasti sumber untuk kita menentukan fitrah ni yang paling mutlak ialah daripada Allah SWT sendiri. Dan Allah Ta'ala menjadikan kita. Pada suatu hari seorang sahabat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada baginda, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi?" Wahai Rasulullah, adakah Allah itu dekat sehingga kami boleh berbisik-bisik kepadanya, ataupun adakah Allah itu jauh sehingga kami perlu menyuruh kepadanya dengan laungan? Maka dengan itu turun sebuah ayat yang dibawa oleh Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jawapan kepada sahabat tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahawasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya. Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau reda balik, lagi diredai. Siapa yang reda? Kita balik. Siapa yang meredai kita? Allah yang menanti. Ikuti kami di podcast web
podcast.ikim.my. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami hanya di Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda pada petang ini, dan Alhamdulillah masih lagi bersama anda. Rancangan Islam Agamaku di FB dan YouTube IKIM FM masih bersama anda untuk kita sama-sama tonton dan juga memberi komen, juga memberi soalan. Kalau ada soalan, pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Dan sebelum kita sambung kembali bersama Insyiraj, ada yang di FB bertanya ni dari Sarifah Kasim, katanya beruntung Insyiraj mempunyai isteri yang sanggup susah senang bersama-sama. Siapa nama isteri solehah Insyiraj ini? Semoga bahagia keluarga dunia akhirat, katanya. Mungkin kita nak tahu tentang hal ini, boleh ke? Nama dia Nur Atika Akila. Dan dia asal Muslim? Dia orang asal Muslim, orang Melayu. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan untuk bersama para pendengar juga ada yang bertanya di YouTube, Zon Kamaria, bagaimana pula penerimaan keluarga sebelah isteri, ibu bapa mertua dan adik-beradik ipar-duai isteri, bagaimana katanya? Mungkin saya rasa orang yang bersyukur sangat. Ayah mertua saya, Abah, Encik Sariat dan juga Umi, mereka sangat menerima saya. Malah adik-beradik dia, terutamanya abang ipar isteri saya, Daniel, anggap saya sebagai seorang adik dia sendiri. Benda itu sebenarnya saya sangat happy sebab saya anak sulung di keluarga. Saya ada dua adik yang bagus, Lishania Syarwini, dan ibu saya yang sangat penyayang. Dan ini memberikan saya satu perasaan bagaimana menjadi seorang adik kepada seorang abang besar. So benda ni yang saya rasa saya sangat bersyukur dengan keluarga sebelah isteri saya, sebab mereka sangat membantu saya untuk memahami Islam dan juga menyokong saya dalam sebara cabaran hidup. Malah sebab saya seorang India, walaupun saya dah masuk Islam, saya tetap seorang India. So ini tak akan berubah selama-lamanya. Dan keluarga belah isteri saya menerima keluarga saya, sanggup melihat budaya yang berlainan, sanggup menerima budaya yang lain tersebut. Inilah keindahan Islam sebenarnya, dan juga keindahan menjadi seorang rakyat Malaysia. Keluarga budaya Melayu dan keluarga budaya India bersama-sama sebab satu pertalian suci, iaitu perkahwinan. So, saya sangat bersyukur dengan benda ini. Alhamdulillah, terima kasih Syiraj. Dan ada di WhatsApp konti ada yang menghantar ucapan, katanya Assalamualaikum sahabat Raj, tahniah kerana sebagai salah seorang daripada hamba yang saya syahadahkan di UTM Johor, anda telah buktikan sebagai Muslim yang berjaya walaupun melalui terlalu banyak mehnah hidup. Didoakan semoga terus istiqamah dalam perjuangan Islam. Daripada Haji Muhammad Hafizuddin Raja bin Abdullah. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Haji. Dan untuk waktu ini ada satu soalan juga di YouTube dari Syabil Jihad bertanya, daripada segi lifestyle atau gaya hidup tuan, adakah perubahan secara drastik atau bagaimana? Perubahan dia sebenarnya awal-awal bagi saya agak drastik. Sebab saya bukan orang yang suka bangun awal. So sebab sebagai Islam kita kena bangun subuh. Betul. Malam. Satu lagi ialah puasa. Walaupun di sekolah bersama kawan-kawan saya JFAS, saya dah mula belajar puasa. Tapi hanya sekali-sekala je, macam 1 hari, 2 hari, 3 hari macam tu je. Apabila menjadi seorang Islam, kita harus puasa sebulan. So benda tu sebenarnya menjadi cabaran pada awalnya. Tapi lama kelamaan dia sebenarnya menjadi part of my lifestyle.
terutamanya bangun pagi, bangun subuh. Sebab bila kita bangun subuh, sebenarnya membantu saya jadi produktif. Malas, ini juga membantu saya menjadi lagi plan hidup saya. Dan mungkin ada orang kata kenapa orang Islam ni suka bersolat 5 waktu. Awal-awal pun saya pun macam tu juga, saya pun tak faham. Tapi bila menjadi seorang Muslim, bila saya solat 5 waktu, sebenarnya saya membantu saya untuk menjadi segap. Sebab kita ambil wudhu, bila kena air, benda kita pun jadi segap. So dari segi lifestyle, awal-awal memang susah, memang drastik. Tapi lama-kelamaan, ia membantu saya menjadi seorang insaf, seorang Muslim yang lebih baik, yang membantu menjadikan hidup saya lagi terbaik dalam perjalanan inilah. Masya Allah. Itulah kita juga ucapkan tahniah sebenarnya untuk Encik Raja melakukan itu. Ada juga yang ucapkan Alhamdulillah Barakallah di Facebook. Ada Wan Ijah, Alhamdulillah terima kasih atas perkongsian yang amat bermanfaat dan positif. Masya Allah. Syarifah Kasim, isteri, keluarga sebelah isteri juga menyokong. Alhamdulillah. Masya Allah. Sama-sama kita doakan kebaikan, segala kebaikan untuk Encik Raja insya-Allah. Dan bersama juga kita nak tahu juga bersama Encik Raj, adakah ada satu peristiwa yang mungkin memberi Encik Raja lebih yakin dan untuk memeluk Islam, mungkin dengan sekeliling ada yang solat dan sebagainya, mungkin ada satu peristiwa yang sangat-sangat terkesan dalam hati? Mungkin saya tak ada apa-apa peristiwa yang begitu yang lebih yakin. Sebab saya decide nak memeluk Islam melalui belajar. Sebab saya berbelajar Islam, saya mengambil keputusan untuk jumpa pensyarah. Malah Tuan Haji Hafizuddin Raja antara orang yang saya selalu jumpa untuk tanya soalan tentang Islam. Dr. James, pensyarah-pensyarah di UTM, kawan-kawan saya. So saya tiada peristiwa yang spesifik. Saya lebih kepada belajar, memahami, dan akhirnya saya rasa yakin Islam tu benar. Sebab tu saya memeluk Islam. Masya Allah. Itu juga kira nasihat juga kepada mungkin ada orang yang masih lagi bertimbang-timbangkan untuk memeluk Islam dan sebagainya, mungkin ragu-ragu. Mungkin ada juga nasihat-nasihat yang lain daripada Encik Raj kepada mungkin yang belum memeluk Islam, nak masuk Islam. Ada nasihatnya? Silakan. Nasihatnya, sebenarnya saya nak bagi nasihat ni kepada dua bahagian lah. Satu kepada nasihat kepada sahabat-sahabat Islam, sahabat Muslim saya. Cara dakwah yang terbaik yang membantu saya, yang saya melihat orang beragama Islam yang baik, yang menjaga akhlak, yang menunjukkan Islam yang indah. So bagi saya, paling terbaik kalau kita nak menarik orang-orang bukan Islam mempelajari Islam, bagi mereka minat dekat Islam. Yang paling penting kita diri sendiri menjadi seorang Muslim yang baik. Kita menunjukkan akhlak yang baik di social media. Kita bertutur dengan benda yang betul. Kita berkomen dengan cara yang terbaik tanpa menyinggung perasaan manusia, menyinggung perasaan orang lain. Dan kita mempunyai attitude dan juga perwatakan yang terbaik dari segi Islam. Kepada kawan-kawan yang belum menjadi Muslim tapi berminat, tidak salah untuk anda pergi jumpa kawan-kawan Islam yang sanggup mengajar anda. Tanya soalan. Sebab Islam ialah agama evidence based. Ask as much questions you want. Tanya je. Tanya di YouTube ke. Malah kita ada ChatGPT. Tanya dekat ChatGPT. Apa tu Islam? Apa tu, kenapa Islam tu lain? Kenapa Islam tu betul? Tanya je. Kaji. Ask questions. Sebab saya memasuk Islam, saya memeluk Islam sebab saya tanya. So kepada yang bukan Islam, kalau takut, jangan takut. Pergi jumpa orang yang betul. Tanya segala kekeliruan anda. Solvekan all your questions. Dan saya yakin bila anda tanya soalan tersebut orang betul, hidayah Alhamdulillah anda akan dapat.
Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Encik Raja dan banyak yang kita nak tanyakan, tapi itu masa yang kita ada pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak dan kita doakan yang terbaik insya-Allah kepada Encik Raja sekeluarga insya-Allah. Terima kasih insya-Allah. Kalau ada kesempatan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda setia bersama kami hanya di Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Kota Kinabalu 93.9 FM. Selamat datang teman, senyumlah semanisnya, sambutlah keikhlasan, teguhkan ukhuwah kita. Oh, indahnya wasilah yang terbina, bertemu demi Allah, berpisah demi Allah, mengikut Rasulullah, sesuci Quran Sunnah. Satu ikatan bahagia selamanya. Ya bermula kita dengan kasih, bawa hati bersih dan mengalirkannya dengan jernih. Bagai permata bersinar, umpama kuntuman yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, fitrah memanggil jalan suci. Hijrah insan yang sejati ke jalan ilahi. Bertemu demi Allah, berpisah demi Allah, mengikut Rasulullah, sesuci Quran Sunnah. Satu ikatan bahagia selamanya. Bermula kita dengan kasih, bawa hati bersih dan mengalirkannya dengan jernih. Bagai permata bersinar, umpama kuntuman yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, fitrah memanggil jalan suci. Hijrah insan yang sejati ke jalan ilahi. Bagai permata bersinar, umpama kuntuman yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, fitrah memanggil jalan suci. Hijrah insan yang sejati ke jalan ilahi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu